Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada hari ini kita akan sama-sama mentadabbur juzuk ke-19 daripada Al-Quran. Jazi. Jadi secara kasar ataupun secara overall juzuk ke-19 ni terbagi pada 3 surah. Surah yang pertama adalah surah Al-Furqan. Mula daripada tengah-tengah surah Al-Furqan. Surah kedua ialah surah Asy-Syu'ara dan surah ketiga ialah surah An-Naml. Okey. Jadi kita akan mentadabbur juzuk ke-19 ni kepada 2 bahagian. Bahagian yang pertama adalah mengenai ciri-ciri ibadur Rahman, dan bahagian kedua adalah mengenai kesedihan Nabi Muhammad terhadap umatnya yang tidak beriman. Jadi sebelum kita teruskan, sumber-sumber rujukan saya ialah Syekh Omar Sulaiman. Untuk bahagian pertama ibadur Rahman, kita boleh tengok surah Al-Furqan muka surat 365 ayat ke-63 sehingga 77. Okey, untuk ciri-ciri yang pertama daripada ayat ke-63, iaitu apabila kita berjalan dengan aman dan kita dicemuh oleh orang yang jahil, kita berkata salam atau membalas dengan perkataan yang baik. Next point is kita menghabiskan waktu malam dengan beribadah hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat ke-65 dan 66 mengatakan orang yang berdoa agar dijauhkan daripada azab api neraka. Okey, doanya berbunyi Rabbana sirf 'anna 'adzab jahannam inna 'adzabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Dan neraka merupakan tempat perakhiran yang terburuk untuk kita semua. Untuk ayat seterusnya, apabila kita bersedekah, kita tidak berlebihan dan tidak kedekut. Ayat ke-68 dan 71 mengatakan kita tidak syirik, membunuh dan juga tidak berzina. Dan ketiga-tiga golongan ini, membunuh, berzina dan bersyirik, akan mendapat azab kecuali jika bertaubat, beriman dan beramal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk ayat ke-72, kita tidak memberikan saksi palsu, dan bila kita berjumpa orang yang buat benda yang tidak faedah, kita tidak join sekali. Ayat ke-73 mengatakan kita tidak mengabaikan ayat Allah dengan bersikap buta tudi. Okey, seterusnya untuk ayat ke-74, kita mendoakan doa yang terbaik untuk zuriat kita. Doa itu berbunyi Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Untuk ayat ke-75 hingga 76 mengatakan mereka semua ciri-ciri yang disebutkan tadi akan mendapat balasan yang terbaik, tempat tertinggi di syurga, akan kekal di dalamnya selama-lamanya. Jadi kita lihat balik, adakah kita mempunyai ciri-ciri ini semua? Kalau kita ada, teruskan. Kalau tak ada, insyaAllah pada bulan Ramadan yang mulia ni kita boleh perbaiki sama-sama. Jadi sama-sama kita muhasabah, adakah kita mempunyai ciri-ciri tersebut, iaitu yang saya telah sebut tadilah. Antaranya yang kita boleh beramal terus, kita punya qiyamul lail, adakah kita jaga, macam mana kita jaga kita punya masa, kita beramal ke tidak dengan doa-doa yang diberikan. Jadi kalau ada, insyaAllah kita boleh naik, kita boleh teruskan. Kalau tak ada, insyaAllah pada bulan Ramadan yang mulia ini kita boleh mula dengan beramal kepada ayat-ayat yang diberikan tadi. Okay, bagi poin yang kedua, kesedihan Nabi Muhammad terhadap umatnya, kita boleh tengok daripada surah Al-Furqan ayat ke-30 yang berbunyi wa qala rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Maksud daripada ayat ini ialah, dan Rasulullah berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya umatku telah menjadikan Al-Quran sebagai sesuatu yang diabaikan. Okay, jadi pada hari akhirat kelak, Nabi Muhammad SAW walaupun dicemuh oleh masyarakat Quraisy, tapi baginda akan hanya mengadu kepada Allah tentang Al-Quran yang diabaikan, tentang mesej yang dibawa oleh Nabi. Bukan cara baginda dilayan oleh masyarakat, tapi baginda hanya concern tentang mesej yang dibawa oleh baginda. Okey, kemudian kita tengok pula pada surah An-Naml dan juga surah Asy-Syu'ara. Secara khas untuk surah Asy-Syu'ara, Allah memulakan surah ini dengan suatu ayat, iaitu ayat yang ketiga, la'allaka bakhi'un nafsaka alla yakunu mu'minin. Maksud kepada ayat ini ialah, boleh jadi engkau wahai Muhammad akan membinasakan dirimu dengan kesedihan hanya kerana mereka penduduk Mekah tidak beriman. Ayat ini mengatakan kepada Nabi Muhammad supaya jangan binasakan diri hanya kerana bersedih dengan nasib umat baginda yang tidak beriman. Ini ada kaitan dengan surah Furqan ayat ke-30 tadi yang saya telah bacakan. Dalam surah Asy-Syu'ara, Allah telah menyebut 8 kali ayat wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim. Ini membuktikan bahawa walaupun Nabi Muhammad itu mempunyai sifat kasih sayang, namun sifat keagungan serta sifat kasih sayang Allah itu lebih tinggi daripada Nabi Muhammad. Dalam dua surah ini juga banyak kisah tentang nabi-nabi yang ditindas oleh umatnya, sama ada Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Lut, dan ada juga kisah-kisah tentang nabi yang menjadi seorang ketua kerajaan, termasuklah kerajaan jin dan juga haiwan seperti Nabi Sulaiman. Okey, tak kisahlah nabi-nabi ini ditindas atau berada di atas,
mesti akan ada umat Nabi itu yang tidak mendapat petunjuk Allah. Okay, jadi konklusi daripada dua surah ini adalah Allah nak kata kepada Nabi Muhammad SAW, jangan bersedih yang melampau sehingga boleh membinasakan diri baginda hanya kerana umat baginda tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada kita. Poin kepada kita pula, jangan bersedih kalau dakwah kita tidak diterima oleh kawan-kawan ataupun masyarakat, kerana akhir sekali hidayah itu milik Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu saja daripada saya. Yang baik itu dari Allah Subhanahu Wa Taala dan yang buruk itu dari saya sendiri. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.